Bali Suruhanjaya Pilihan Raya SPR masih mengkaji mekanisme dan syur untuk membenarkan pengundi yang layak menjalankan tanggungjawab mereka ketika berada di luar kawasan tanpa perlu pulang ke negeri masing-masing. Ini adalah kenyataan daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar semalam ketika menjawab soalan tambahan Kelvin Yee dari Bandar Kuching PH berhubung cadangan meminda akta mengundi di luar kawasan bagi memudahkan pengundi khususnya di Sabah dan Sarawak serta meningkatkan pelibatan pengundi muda, di mana Datuk Seri Wan Junaidi berkata adalah penting untuk SPR menambah baik proses pengundian sekaligus meningkatkan peratusan keluar mengundi. Untuk mengulas mengenai perkara ini, saya bersama dengan penulis buku Pilihan Raya Demokrasi Malaysia, Dr. G. Manimaran. Terima kasih Dr. G kerana sudi bersama kami pada jam ini. Bagaimana kita melihat mekanisme yang sepatutnya dilakukan oleh pihak SPR ini dalam sebuah konsep demokrasi dan juga sebuah negara yang sudah hampir 65 tahun merdeka? Bukankah aspek ini sudah ada dan dipermudahkan caranya? Apa yang masih lagi mengekang mekanisme yang mahu dilakukan oleh SPR, Doktor, kalau kita dapat fahami? Terima kasih Zul. I think Zul dah jawab soalan saya. Zul sendiri dah jawab soalan tersebut. Perlu diadakan, telah diadakan dan patut dilaksanakan dengan segera. Saya melihat bahawa keperluan itu memang ada. Apa yang disebutkan oleh YB Datuk Seri Wan Junaidi adalah tepat pada masanya. Tetapi yang dilakukan, kalau betul apa yang dilakukan oleh SPR itu patut kita lalukan. Tetapi sebenarnya disebutkan tadi patut kita laksanakan lebih awal. Saya melihat bahawa COVID telah memberikan kita satu cabaran yang begitu, walaupun selepas 60 tahun secara betul kita ada pandemik COVID 2 tahun lepas, dan masa itu kita ada pilihan raya 3 pilihan raya negeri selepas itu, khususnya di Sarawak, dan kita nampak keperluan tersebut sangat mendesak. Begitu juga di dipanggil di Johor dan Melaka. Peratusan keluar mengundi sangat rendah dan di mana saya jangkakan, saya personally saya menjangkakan bahawa Johor, peratusan keluar mengundi di Johor akan lebih rendah daripada yang di Melaka dan di Sarawak. Sebab di Johor kita laksanakan pilihan raya, kita mengadakan pilihan raya ketika pendaftaran undi secara pemilih secara automatik dilaksanakan. Dalam lain perkataan, bilangan pengundi dalam kita punya daftar pemilih itu meningkat dengan dengan ketara. Kalau kita melihat begitu juga dalam secara nasional, kalau dalam pilihan raya akan datang, kita akan ada 22 ataupun 23 juta pengundi, pemilih yang layak untuk mengundi berbanding dengan 4 tahun lepas pada tahun 2018. Dalam keadaan begitu, kalau kita melihat, kita tinggalkan di Melaka dan Sarawak, kita ambil di Johor, kalau kita melihat pada senario pada hari ini, bermaksud peratusan keluar mengundi pada PRU yang ke-15 yang disebut dia akan bila-bila masa itu, peratusan akan lebih kecil, lebih rendah daripada 82% yang kita saksikan pada tahun 2018. Pada saya, kalau keadaan itu berlarutan, kalau saya ambil nisbah formulir di Johor, saya rasa kita mungkin dalam 70%, sedikit lebih. Tapi dengan jumlah pengundi yang begitu ramai, kalau 70% saya rasa jauh lebih kecil dengan jumlah perbelanjaan kita akan belanjakan hampir RM1 bilion dalam pilihan raya umum akan datang. Ya. So kalau begitu, kita dah disediakan daftar pemilih dari segi undang-undang dan penggunaan maksimal, tetapi dari segi pelaksanaan untuk memastikan penyertaan secara aktif. Orang ramai keluar mengundi secara aktif, kita kena sediakan kemudahan. Itu yang kita perlukan pada hari ini. Itu yang disebutkan oleh YB di Parlimen dan SPR lakukan. Saya rasa patut dan perlu dilaksanakan dengan segera. Kita tak perlu mengambil kajian yang lama. Saya rasa ada beberapa cara. Apa caranya, Doktor, dan juga bagaimana kita dapat fahami kalau sekiranya perantau-perantau di luar kawasan ini dapat mengundi di kawasan tempat mereka kerja, ianya akan meningkatkan lagi partisipasi. Adakah itu jaminan yang jelas, Doktor? Kalau kita melihat di Johor, masa PRN Johor hari itu, kali pertama dalam sejarah SPR membenarkan perantau, dimaksudkan pekerja kita pengundi yang bekerja di luar negara, sama ada di Singapura, Taiwan, Jepun, mana-mana negara di seluruh dunia, sediakan undi pos, kemudian undi pos. Tak pernah berlaku kali pertama. Saya rasa itu kita perlu laksanakan dengan segera dan kita boleh tambah kalau ada ruang, ada masa kita sediakan pengundian secara email ataupun pengundian secara talian. Macam contoh di Amerika pada tahun 2020 dalam keadaan COVID, peratusan orang ramai keluar mengundi secara pos dengan undi
talian ataupun secara email, peratusan keluar mengundi paling tinggi dalam sejarah, walaupun dalam COVID. So, kalau kita mengambil itu pengalaman di sana, saya rasa kita boleh lakukan di sini, tapi sebab itu kita sediakan apa juga kemudahan. Bagi saya, bukan sahaja antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak, tetapi juga di luar negara. Kemudian dalam kita pernah syorkan dalam laporan ERC juga, kalau siapa yang tinggal di luar negara, bekerja di luar negara, mereka tak perlu undi pos contoh, ataupun undi pos mereka boleh hantar ke pejabat sosial tinggi Malaysia di luar negara ataupun kedutaan. Undi itu dikirim di sana dan keputusan itu dihantar kepada SPR untuk disalurkan ke bahagian-bahagian terlibat. Supaya dulu ada cerita orang mengatakan bahawa mereka hantar undi pos tapi Tak sampai. sampul surat lewat sampai daripada waktu yang ditetapkan. Ataupun kita kena panjangkan waktu tempoh mereka ataupun tempoh kempen, bermaksud tempoh untuk kertas undi itu dihantar secara undi pos boleh diterima. Kemudian kita kalau undi pos pun satu lagi aspek ialah SPR kena ada sumber dari segi kewangan dan tenaga kerja yang cukup. Kita tidak boleh hanya meletakkan tanggungjawab itu daripada pos, sebab pos Malaysia yang diberikan kepercayaan. Mungkin platform itu dikembangkan, diluaskan supaya kita boleh gunakan syarikat-syarikat kurier yang lain. Tapi dengan kawalan kerahsiaan itu dijamin, secara keseluruhan bermaksud kita tidak boleh gunakan touch and go system ataupun kita gunakan pendekatan ringkas. Dia memerlukan kajian menyeluruh, mekanisme menyeluruh, tetapi pada saya perlu dilaksanakan dalam period ke-15. Kalau tidak, peraturan kita mengundi akan rendah daripada yang dijangkakan.